Selamat malam, salam sejahtera. Yang menjadi hangat di dalam senarai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 ialah dua perkara. Perkara pertama ialah lantikan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan juga beliau memegang, Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan portfolio Menteri Kewangan. Dua perkara ini menjadi ulasan di mana-mana, di kedai kopi, di panggung wayang, di televisyen, di Astro Awani, di TV3, di mana-mana. Semua bercerita tentang lantikan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya Anda tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma, supaya channel ini berkembang dan dapat menyuarakan suara rakyat dan juga berita-berita terkini yang Anda selalu tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, pertama yang kita nak cerita, yang kita mahu ulas malam ini berkaitan dengan lantikan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ramai orang tak setuju dengan lantikan tersebut kerana dikatakan Zahid Hamidi mempunyai 47 kes dan masih mempunyai kes membela diri di mahkamah. Walau bagaimanapun, ada beberapa orang pengamal undang-undang mengatakan bahawa, penganalisis politik juga mengatakan bahawa Zahid Hamidi masih wajar dan masih relevan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kerana walaupun beliau diarahkan membela diri, namun undang-undang mengatakan orang itu tidak bersalah sehinggalah dia dijatuhkan hukuman ataupun didapati bersalah. Oleh sebab itu, kata mereka, Zahid Hamidi masih wajar masuk dalam senarai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, masih terlalu ramai, bahkan penyokong-penyokong tegar Pakatan Harapan dan PKR sendiri, ramai yang agak tak setuju dengan pelantikan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Namun, jika melihat strategi daripada strategi politik, perang politik, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat keputusan yang sangat getir dan bagi saya secara peribadi tepat. Walaupun kita tak setuju, saya secara peribadi pun saya tidak gemar dengan keputusan itu. Dengan kata lain, keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah keputusan yang tidak popular, yang tidak disukai oleh ramai orang. Tapi bila kita melihat kepada alasan kenapa Zahid Hamidi dipilih untuk jangka masa panjang, itu adalah pilihan yang terbaik. Kerana jika tidak, Zahid Hamidi akan berpotensi ditumbangkan dalam pemilihan UMNO pada bulan Mac ataupun bulan Februari ini, yang dijangkakan diadakan pada bulan Mac atau Februari. Makna kata, kalau Zahid Hamidi tidak mempunyai apa-apa kekuatan dalam kerajaan, beliau besar kemungkinan tumbang. Bila dia tumbang, ini akan menyebabkan sekutu-sekutu yang tidak menyokong Anwar Ibrahim akan menjadi pemimpin dalam UMNO atau dalam pun Barisan Nasional. Apabila itu berlaku, tentulah mereka akan ada keberangkalian menarik sokongan daripada Pakatan Harapan, gabungan Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan ini untuk menyokong di blok sebelah pula, iaitu Perikatan Nasional. Dengan itu, kestabilan dan kemakmuran negara yang kita idam-idamkan pasti akan tergugat lagi. Disitulah sebenarnya apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim terfikir. Mahu ambil kestabilan politik ataupun mahu tolak Zahid Hamidi. Ditolak Zahid Hamidi, maka kestabilan negara akan terjejas. Tidak sampai 6 bulan. 6 bulan akan datang, Zahid Hamidi akan berdepan dengan pemilihan UMNO. Kalau Zahid Hamidi bersama dengan orang yang menyokong Zahid Hamidi atau kem Zahid Hamidi tidak mendapat jawatan dalam kerajaan, maka tidak ada jaminan, bahkan besar kemungkinan 6 bulan akan datang kerajaan Anwar Ibrahim bakal tumbang sekali lagi. Jadi itukah yang kita ingini? Ataupun kita mahu melihat negara kita dipimpin lebih lama oleh kerajaan yang stabil?
Dan kita akan melihat, menilai sendiri, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar telus di dalam janjinya untuk tidak menyokong ataupun tidak melepaskan Zahid Hamidi. Pada pendapat saya, seperti yang telah dijanjikan, dan selain daripada itu, Zahid Hamidi telah pun diminta membela diri. Tidak ada alasan lagi untuk ditarik dakwaan tersebut. Kerana ianya sudah berjalan, sudah diarah membela diri. Dakwaan itu sudah berjalan. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, rakyat akan memerhati. Sebenarnya saudara-saudara, apa yang berlaku sekarang ini sedang diperhatikan oleh rakyat. Persoalan yang seterusnya ialah, siapakah yang boleh menjadi timbalan Perdana Menteri daripada UMNO kalau Zahid Hamidi tidak dilantik? Kerana untuk pengetahuan semua, bagi yang tidak tahu, mungkin anda akan cakap, lantiklah Ismail Sabri Yaakob. Anda harus ketahui, dalam UMNO, mereka punya budaya ialah budaya hierarki, yaitu adanya institusi kepresidenan yang kuat. Itu sebab dalam UMNO, mereka harus menghormati sepenuhnya presiden. Kerana presiden bagi mereka ialah pemimpin yang perlu dihormati. Kalau dilantik pula Tokmat pun perlu sekutu untuk terus menyokong Anwar Ibrahim. Kerana Tokmat, untuk pengetahuan anda semua, sekutunya ialah kemnya ialah Zahid Hamidi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, memang kita semua agak sakit hati kerana Zahid Hamidi dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, kerana kita tahu, kita semua tidak mahu masuk dalam kabinet Anwar yang dikatakan mempunyai kes, atau dengan kata lain tidak bersih. Kita mahu kabinet Anwar ialah kabinet yang bersih. Namun kita beri dahulu peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau benar dia dapat melihat pilihan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri tidak dapat berjalan dengan lancar, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tidak akan teragak-agak untuk menukar ataupun melucutkan jawatan Zahid Hamidi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, itulah dia yang menyebabkan Zahid Hamidi kekal. Kalau anda tanya, adakah Anwar Ibrahim akan pecat, gugurkan Zahid Hamidi? Pada pendapat saya, belum waktunya untuk dia gugurkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.